Sebab tidak ada dalam kitab lain hadis yang lebih detail daripada hak ni dalam bab salatul khauf. Hak ni paling detail. Abu Daud ini paling detail. Orang lain tidak sebut gini mo. Kalau dalam bab salatul khauf ni dalam Abu Daud lah paling di antara kitab-kitab hadis ni. Tak apalah kita terjemah tu. Babun apabila seseorang itu bermukim di bumi musuh ataupun di negeri musuh, yaqsuru, dia boleh mengqasarkan sembahyang. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Tabuk selama 20 hari. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengqasarkan sembahyang. Yang ini semasa di situ. Abu Daud berkata, perawi selain daripada Ma'mar tidak mengisnadkannya. Perawi selain daripada Ma'mar tidak mengisnadkannya, bahkan meriwayatkannya secara mursal. Bab salatil khauf. Ini bab sembahyang khauf. Dan bab orang yang dalam setengah nuskah ni kata qala Abu Daud, ada sini. Abu Daud berkata, orang yang berpendapat yusalli bihim, yakni imam bersembahyang dengan pengikutnya, askarnya, dalam keadaan mereka itu dua saf. Ada dua saf. Fayukabbiru bihim jami'an, imam bertakbir bersama dengan mereka semua sekali, kedua-dua saf itu. Kemudian dia rokok dengan mereka sekali juga. Kedua-dua saf itu rokok sekali dengan tu imam. Thumma yasjudul imam, kemudian imam sujud bersama dengan saf yang mengiringi imam, yang saf yang pertama. Sedangkan saf yang satu lagi, yang kedua itu berdiri mengawal mereka, dengan maksud mengawal mereka. Fa idza qamu, bila mereka sudah bangun, yakni daripada rakaat itu, sajadal akharun alladzina kanu khalfahum. Bila mereka itu sudah bangun, yakni daripada rakaat yang pertama itu, sujudlah yang lain-lain itu, yang berada di belakang mereka, yakni hak berada pada saf yang kedua. Kemudian mundur ke belakang saf yang mengiringi imam itu. Dia mundur ke tempat saf yang kedua tu, dan hak saf yang kedua tu naik ke depan. Mana masuk dalam saf yang pertama. Hak saf pertama tu turun ke belakang. Kemudian imam rokok, yakni dengan hak saf yang kedua tadi, bila dia naik ke depan. Mereka semua rokok, kemudian dia sujud, dan sujud juga saf yang mengiringi imam. Sedangkan yang lain tu, yang mula-mula tu pada saf yang pertama tu, gelip belakang dah. Hak tu yahrusunahum, mengawal mereka. Apabila imam duduk, wasaffu alladhi yalihi, imam dan saf yang pertama yang mengiringinya tu duduk, sajadal akharun, barulah hak duduk pada saf yang kedua tu sujud. Lepas tu mereka pun duduk semua sekali bersama-sama dengan tu imam ni, semuanya duduk. Lepas tu imam pun memberi salam kepada mereka semua, yakni beri salam itu sekali dengan tu imam lah, semua mereka tu. Gitu caranya. Itu satu bentuk sembahyang khauf. Qala Abu Daud, hadza qaulu Sufyan. Jadi hak saat ni adalah pendapat Sufyan, Sufyan Ats-Tsauri, pendapat dia. Itu penjelasannya. Tajuk dia tu panjang lah. Dia mari pendapat Sufyan Ats-Tsauri, lepas tu baru dia mari riwayat. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Abi Ayyash Az-Zuraqi, katanya kami pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Usfan. Orang-orang musyrikin dipimpin, diketuai oleh Khalid bin Al-Walid. Pada masa itu Khalid tak Islam lagi. Kami pun bersembahyang zuhur, maka orang-orang musyrikun berkata, kita telah mendapat peluang untuk memukul mereka secara curi, ataupun dalam keadaan mereka leka. Kita telah mendapat peluang kealfaan mereka, kata orang kafir. Kalaulah kita serang mereka ketika mereka sedang sembahyang, maka kita akan dapat mematikan mereka semua. Gitulah kira-kira. Pada zalat ayatul qasr, maka turunlah ayat qasar,
di antara sembahyang zuhur dan asar. Bila tiba waktu asar, Nabi SAW bersembahyang dengan menghadap kepada kiblat, dan orang-orang musyrikun berada di hadapan mereka. Maknanya kira menghadap kiblat tu, orang musyrikun membelakangi kiblat lah, menghadap orang Islam ni kiranya. Lepas tu di belakang Rasulullah ada satu saf diri di belakang Rasulullah, dan satu baris, satu baris lagi ada di belakang pada saf yang pertama tadi. Maknanya dua saf lah. Faraka'a Rasulullah. Oh, inilah yang Sufyan tadi pegang tu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rokok, dan mereka semua rokok sekali. Saf yang pertama dan saf yang kedua rokok sekali dengan Rasulullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud juga bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang mengiringinya. Yang ni pada saf yang pertama. Waktu sujudlah, saf yang pertama tu sujud sekali dengan Nabi. Dan yang lain, yakni yang berada pada saf yang kedua tu berdiri dalam keadaan mengawal mereka, menjaga mereka. Apabila Nabi SAW bersembahyang dua sujud dengan golongan daripada saf yang pertama tu, dan mereka pun bangun. Hak saf pertama ni pun bangun. Sajadal akharun. Hak saf yang kedua yang tak sujud lagi tu, dia sujud. Sajadal akharun, yang berada di belakang mereka. Yang ni pada saf yang kedua yang berada di belakang saf yang pertama tu lah. Bila hak ni bangun, saf yang pertama ni bangun, baru dia mau tu sujud. Sebab bila bangun tu dia boleh tengok lah musuh tu. Jadi hak saf yang kedua tu sujud, sebab mereka tak sujud lagi. Lepas pada selesai sujud tu, thumma ta'akhkhara as-safful ladzi yalihi. Saf yang pertama dia mundur ke belakang, ke tempat saf yang kedua. Dan hak saf yang kedua tu tampil ke hadapan, ke tempat saf yang pertama. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rokok. Jadi hak yang saf yang kedua tu jadi saf yang pertama dah lah. Pada rakaat yang kedua tu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rokok. Mereka pun rokok semua sekali. Saf yang pertama, saf kedua pun rokok. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud, dan sujud saf yang mengiringinya. Hak mula-mula tadi dalam rakaat yang pertama tu saf yang kedua. Ni sudah jadi saf yang pertama, hak tu sujud sekali dengan Nabi. Sujud sekali dengan Nabi. Yang lain-lain itu mengawal mereka. Yang ni hak tadi dalam rakaat yang pertama tu duduk pada saf yang pertama, sekarang ni duduk pada rakaat yang kedua, dia kawal. Bila Nabi sujud, dia tak sujud lagi. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk, jadi untuk tahiyat tu lah, bersama dengan saf yang mengiringinya, bersujudlah. Yang ni saf yang di belakang, saf yang kedua tu. Kemudian mereka pun duduk sekali dengan Nabi. Pada tahiyat tu duduk sekali. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bila habis selesai baca tu, pada ketika duduk tu, beri salam kepada mereka semua. Kerana dalam keadaan mereka berjemaah sekali dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salam tu pun beri sekali lah, kira-kira sembahyang biasalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersembahyang lagu ni di Usfan, dan dia sembahyang juga lagu ni pada hari Bani Sulaim. Yang ini peristiwa yang berlaku dengan Bani Sulaim. Abu Daud berkata, hadis ini diriwayatkan oleh Ayyub, Hisham daripada Abi Zubair, daripada Jabir. Makna hadis ni, yang ni dari segi makna dia sama, walaupun lafaz dia ada berbeza, juga daripada Nabi SAW. Demikian juga hadis ini diriwayatkan oleh Daud bin Husain daripada Ikrimah, daripada Ibnu Abbas. Yang ni berhenti setakat Ibnu Abbas. Demikian juga Abdul Malik bin Atha beriwayatkan daripada Jabir. Demikian juga Qatadah beriwayatkan daripada Hasan, daripada Hittan, daripada Abi Musa. Yang ni sebagai perbuatan Abi Musa. Abu Musa al-Asy'ari buat lagu tu. Ini riwayat daripada Qatadah, daripada Hasan. Demikian juga riwayat Ikrimah bin Khalid daripada Mujahid, daripada Nabi SAW. Begitu juga riwayat Hisham bin Urwah daripada ayahnya, daripada Nabi SAW. Wa huwa qawlu Ats-Tsauri. Imam Abu Daud kata, inilah pendapat ataupun mazhab Sufyan Ats-Tsauri. Lagu tu lah. Di waktu mari saat ni banyak tarik ni. Lah orang ni kata lagu ni juga, orang ni riwayat lagu ni juga. Nak ayatnya banyak sokongannya riwayat ni. Banyak lagi turuk dia. Jalan riwayat tu banyak, menceritakan benda yang sama. Lagu mana? Lagu saat ni lah. Itu bentuk yang pertama. Habis itu. Bab man qala yaqumu saffun ma'al imam wa saffun wijahal adu. Ini bab orang yang berpendapat, berpegang,
bahawa berdiri satu saf bersama imam, dan satu saf lagi menghadap musuh. Imam bersembahyang bersama dengan orang yang mengiringinya satu rakaat. Kemudian imam berdiri, sehingga orang yang bersembahyang bersamanya itu hatta yusalli alladhina ma'ahu raka'atan ukhra, sehingga orang hak sekali dengan dia tadi menyempurnakan sembahyang dia satu rakaat lagi. Thumma yansarifu, jadi hak sembahyang dengan dia tadi lepas pada selesai dia tambah. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri di situ, dia pergi sendiri. Ni sah ni dia pergi sendiri selesaikan sembahyang dia tu, bukan 2 rakaat. Lepas tu mereka pun pergilah. Fayasuffu wijahal adu, mereka berbaris di hadapan musuh. Dan golongan yang kedua hak tu tak sembahyang lagi, tak duduk kawan depan tu. Bukan duduk sah yang kedua, dah duduk depan tu imam menghadap musuh. Kemudian golongan yang kedua datang. Nabi SAW pun bersembahyang dengan mereka satu rakaat lagi. Kan Nabi berdiri macam tunggulah, diri saja imam tu. Tadi selesai dah sembahyang dia, pergi depan ambil alih tempat demo tu hak tak sembahyang lagi mari. Nabi SAW pun sembahyang dengan demo ni, hak rakaat yang kedua Nabi tu sembahyang dengan golongan yang kedua, dan dia tetap duduk. Lepas pada tu bila demo ni sembahyang serakaat, yang ni lepas pada sujud, duduk. Nabi tetap duduk di situ. Golongan hak sembahyang ni dia sempurnakan sembahyang dia, tambah solat lagi. Dia bangun sembahyang sendirilah pokok dia tu. Sampai bertemu dengan Nabi duduk juga. Duduk sekali. Fayutimmuna li anfusihim raka'atan ukhra, mereka menyempurnakan untuk diri mereka satu rakaat lagi. Thumma yusallimu bihim jami'an, kemudian Nabi memberi salam, imam memberi salam bersama mereka sekali. Gitu. Sekali dengan golongan yang kedua. Adapun golongan yang pertama dia beri salam, dia pergi depan. Nabi beri salam dengan golongan hak yang kedua, dan dengan rakaat yang kedua. Artinya golongan yang pertama dia dah takbiratul ihram dengan Nabi, itu kelebihan dia. Dia tak ada salam dengan Nabi. Golongan yang kedua dia tak ada takbiratul ihram dengan Nabi, tapi dia dah salam dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu beza dia. Ini bentuk yang kedua. Ini tajuk baru ni. Lepas tu baru dia mari hadis. Tajuk tu panjang. Bentuk yang kedua dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Sahal bin Abi Hathmah bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersembahyang dengan sahabat-sahabatnya dalam ketakutan. Baginda membuat mereka 2 saf di belakangnya. Dia bersembahyang dengan orang yang mengiringinya satu rakaat. Kemudian dia pun terus berdiri, sehinggalah orang yang di belakang mereka itu bersembahyang satu rakaat. Kemudian mereka tampil ke depan, dan wa ta'akhkhara alladhina kanu qaddamahum, hak duduk depan tadi tu hundur ke belakang. Fa shalla bihim an-nabi raka'atan, Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang dengan mereka satu rakaat. Thumma qa'ada, kemudian dia pun duduk, sehingga hak tak ada tadi tu dia selesaikan sembahyang dia satu rakaat. Kemudian baru Nabi sallallahu alaihi wasallam beri salam. Beri salam. Abu Daud berkata, adapun riwayat Yahya bin Sa'id daripada Qasim, ia serupa dengan riwayat Yazid bin Ruman, cuma ia berbeza pada salam itu. Riwayat Ubaidullah sama dengan riwayat Yahya bin Sa'id. Qala, dia kata wasabata qa'iman, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap terus berdiri. Wasabata qa'iman, yakni beza lafaz dia. Tadi falam yazal qa'iman, sama je makna dia. Terus Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri. Ni sabata qa'iman, dia tetap berdiri. Serupa makna dia tu. Cumanya dalam riwayat ini kita nampak 2 saf tu macam hak mula-mula juga. 2 saf tu macam mula-mula juga. Iaitu dia buat 2 saf. Saf yang pertama dulu, lepas tu saf yang kedua. Satu lagi bentuknya hak ni termasuk dalam ni juga, saja saf. Saf salam itu duduk depan daripada tu imam. Gitu, seperti yang kita kata tadi.
Bau man qala idza shalla raka'atan. Ini bab orang yang berpendapat bila seseorang itu selesai satu rakaat, yakni imam lah, seseorang ini maksudnya imam, dia tetap berdiri. Mereka menyempurnakan sembahyang satu rakaat lagi untuk diri mereka. Kemudian mereka memberi salam. Thumma sarafu. Kemudian mereka pun pergi menghadap musuh. Waqtalafa fis salam. Yang berbeza dan ada perbezaan pada salam itu, Ada yang kata tidak beri salam, ada yang kata beri salam. Itu beza. Itu tajuk tu panjang. Skalanya tajuk dia Abu Daud tidak panjang, pendek-pendek lah. Ni dalam bab ni panjang-panjang. Dengan sanadnya, Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Salih bin Khawwat, daripada orang yang telah bersembahyang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan Zatir Riqa. Orang yang pernah bersembahyang khauf bersama Nabi dalam peristiwa itu, dalam peperangan itu, iaitu satu golongan membuat saf bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yani Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi tu imam, satu kumpulan buat saf di belakang dia, dan satu kumpulan lagi menghadap musuh. Fa shalla billati ma'ahu raka'atan. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun kalau orang lain lah, imam. Di sini Nabi lah bersembahyang dengan orang yang bersama dia tu satu rakaat. Kemudian dia tetap berdiri. Mereka sempurnakan untuk diri mereka sendiri. Kemudian mereka pergi dan berbaris di hadapan musuh tu. Mana menghadap musuh lah. Marilah golongan yang kedua. Jadi hak ni hak kita sebut tadi, duduk sini, iaitu duduk menghadap musuh. Mana duduk di belakang Nabi itu satu saf saja, bukan dua saf. Ni bentuk yang ketiga. Mari golongan yang kedua. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun sembahyang bersama mereka rakaat hak baki lagi daripada sembahyangnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap duduk dan mereka sempurnakan sembahyang untuk diri mereka. Ni hak makmum ramai-ramai asal ni. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun beri salam bersama mereka. Qala Malik berkata, hadis Yazid bin Ruman adalah yang terbaik pernah saya dengar berhubung dengan perkara ini. Hak inilah yang terbaik, kata Imam Malik. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Salih bin Khawwat al-Ansari, bahawa Sahal bin Abi Hathma al-Ansari menceritakan kepadanya, sesungguhnya sembahyang khauf itu ialah imam berdiri bersama satu kumpulan sahabatnya, sedangkan satu kumpulan yang lain menghadap musuh. Jadi jagalah, berkawal. Imam rokok, jadi bersembahyang satu rakaat dan sujud dengan orang yang bersamanya. Kemudian dia berdiri. Bila dia sudah tegak berdiri, tetaplah dia berdiri di situ. Mana tuhlah dia berdiri di situ. Dan mereka menyempurnakan untuk diri mereka rakaat hak baki lagi itu. Kemudian mereka memberi salam dan pergi. Imam masih lagi berdiri. Mereka pun pergi menghadap musuh. Kemudian datang golongan yang satu lagi, yang tadinya duduk berkawal itu, datang, yang belum bersembahyang tadi. Mereka pun bertakbir di belakang imam dan rokok dan sujud bersama imam, rokok dan sujud bersama mereka ni, golongan yang kedua. Lepas pada tu dia memberi salam, yakni imam tu. Fayaqumun, bila beri salam, makmum pun ni hak yang kedua, dia pun bangun, berdiri pula. Moga dia baru rakaat yang pertama ni, makmum yang kedua ni baru rakaat yang pertama tu imam beri salam, tu imam seorang. Mereka ni bangun, supaya orang masbuk lah, bangun dan sempurnakan satu rakaat hak baki lagi untuk mereka. Gitu. Kemudian mereka beri salam sendirilah, tidak sekali untuk imam. Ini bentuk yang keempat. Qala Abu Dawud, wa amma riwayat Yahya bin Sa'id 'anil Qasim. Adapun riwayat Yahya bin Sa'id daripada Qasim itu adalah serupa, lebih kurang lah maksudnya dengan riwayat Yazid bin Ruman. Cuma ia berbeza dengannya dalam bab salam itu. Sini mana salam tadi sekali, ni salam ni tidak sekali. Tadi Nabi tunggu salam, ni dak. Itu beza dia. Dari riwayat Ubaidullah serupa dengan riwayat Yahya bin Sa'id. Dia kata wa yathbutu qa'iman. Yani imam itu tetap berdiri. Bau man qala yukabbiruna jami'an. Ini bab orang yang berpendapat
semua mereka bertakbir. Hak mana-mana pergi sekali itu takbir sekali. Wa in kanu mustadbirina al-qiblah. Walaupun mereka itu dalam keadaan membelakangi kiblat, kemudian bersembahyang, yakni imam itu bersembahyang dengan orang yang ada bersamanya satu rakaat. Kemudian mereka pun pergi ke tempat keperbarisan sahabat-sahabat mereka. Yang tak sembahyang lagi tu mari. Wa yaji'ul akharun fa yarka'una li anfusihim raka'atan. Mereka pun sembahyang untuk diri mereka satu rakaat. Thumma yusalli bihim raka'atan. Kemudian Nabi SAW bersembahyang dengan mereka, yakni imam lah, satu rakaat. Kemudian mari pula golongan yang sedang menghadap musuh tadi itu. Mereka pun bersembahyang untuk diri mereka satu rakaat tadi. Sebab dia ada rakaat tadi. Wal imamu qa'idun. Pada ketika itu tu imam duduk. Jadi bila selesai sujud tu dia dalam keadaan duduk lah. Lepas pada tu imam beri salam bersama dengan mereka semua sekali. Di mana takbir pun sekali belakang. Cuma di tengah-tengah tu je ada pertukaran. Salam pun sekali. Ini bentuk yang kelima. Bentuk yang kelima. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Marwan bin Al-Hakam bahawa beliau telah bertanya Abu Hurairah, adakah kau pernah bersembahyang bersama Rasulullah SAW sembahyang khauf? Abu Hurairah kata ya. Marwan kata bila? Abu Hurairah kata pada tahun peperangan Najd. Rasulullah SAW berdiri untuk mengerjakan sembahyang asar. Maka berdirilah bersama baginda satu kumpulan, dan satu kumpulan lagi muqabilil adu, menghadap musuh. Zuhuruhum, belakang mereka menghadap kepada kiblat. Yang ni dalam keadaan mereka ni membelakangi kiblat lah. Hak duduk mengawal. Sebab musuh duduk di belakang, bukan musuh duduk depan. Musuh duduk di belakang. Fakabbara Rasulullah, musuh duduk di belakang. Jadi satu golongan berdiri bersama Rasulullah, dan satu golongan lagi menghadap musuh. Belakang mereka menghadap kepada kiblat. Rasulullah SAW pun bertakbir, dan mereka semua bertakbir. Jadi hak menghadap membelakangi kiblat ni tidak menghadap kiblat. Takbir. Jadi gitulah pelanggar punggung gitu. Gitu. Takbir sekali. Gitu. Tapi hak ni menghadap musuh. Musuh duk jadi dia membelakangi kiblat lah. Hak ni memang menghadap kiblat lah bersama dengan tu iman, bersama dengan Nabi ni. Begitu. Semua sekali bersama Nabi SAW. Dan orang yang menghadap musuh tu pun maknanya takbir juga sekali. Kemudian Rasulullah SAW rokok satu rakaat, dan rokoklah golongan yang ada bersama Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW sujud, maka sujudlah golongan yang mengiringi Nabi SAW. Yang lain-lain itu duduk menghadap musuh semacam lah. Dia tidak rokok, tidak sujud. Takbir saja sekalinya. Takbir saja sekali. Kemudian Rasulullah SAW berdiri, dan berdirilah golongan yang telah bersembahyang bersama dia tu. Mereka pun pergi kepada musuh, menghadap musuh pula. Yang ni mengambil tempat hak tu. Hak tu menghadap musuh, membelakangi kiblat, mengambil tempat demo tu. Dan golongan hak menghadap musuh tadi, membelakangi kiblat tadi, mari pula. Mereka pun rokok dan sujud. Mereka mari, dia sembahyang sendiri. Tu dia tidak ikut Nabi. Nabi duduk cacat situ lah. Pada rakaat yang kedua tu, mereka rokok, sujud. Rasulullah duduk di kama huwa, seperti asal lah, seperti asal. Thumma qamu, kemudian mereka bangun. Mana satu rakaat selesai dah lah. Lepas tu Rasulullah SAW pun sembahyang rakaat lagi. Mereka pun pada rakaat yang kedua Nabi tu dia sekali dengan Nabi. Jadi rakaat yang kedua juga dah bagi dia. Rakaat yang pertama tu dipupuk dia buat diri. Lepas pada tu mereka pun rokok bersama Nabi, sujud bersama Nabi. Kemudian aqbalat at-ta'ifah allati kanat muqabil al-adu. Lepas pada tu golongan yang duduk menghadap musuh tu mari. Mereka pun rokok dan sujud. Rasulullah SAW ketika itu sedang duduk bersama dengan orang yang sekali dengan dia tu lah.
thumma kana salam. Kemudian tiba masa salam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun beri salam dan mereka semua beri salam. Bermakna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 2 rakaat, dan untuk tiap-tiap orang daripada 2 golongan itu satu rakaat. Yang ni hak bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam satu rakaat belaka. Makmum ni dapat satu rakaat. Lepas tu dia buat sendirilah. Apa kata tadi kan? Dia buat sendiri. Jadi 2 rakaat kan. Juga. Hak satu-satu ni dapat dengan Nabi tu. Dan sekali dengan Nabi tu satu rakaat. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Abi Hurairah, katanya kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Najd, sehingga apabila kami berada di Zatir Riqa' min nakhlin di satu tempat lah nama tempat tu, laqiya jam'an min Ghatafan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan sekumpulan golongan Ghatafan. Maka perawi selepas itu menyebutkan sama makna dengan hadis yang tersebut sebelum ini, tapi lafaznya tidak serupa dengan lafaz haywah tadi. Tidak serupa dengan lafaz haywah tadi. Cuma makna dia serupa. Wa qala fihi, dalam riwayat ini dia kata, bila Nabi sallallahu alaihi wasallam tu rukuk bersama dengan orang yang ada sekali dengan dia tu dan sujud, qala, perawi berkata, bila mereka tu berdiri, masyau al-qahqara, mereka pun hundur ke belakang dengan tidak pusing, hundur ke belakang. Pergi kepada saf sahabat-sahabat dia yang duduk berkawal. Dan di sini dalam riwayat ini dia tak ada sebut pula membelakangi kiblat itu, tak ada. Tak ada sebut membelakangi kiblat itu. Adapun tadi kan jelas membelakangi kiblat. Abu Daud berkata, adapun Ubaid bin Sa'ad, dia menceritakan kepada kami, katanya dengan sanad dia itulah, bahawa Urwah bin Az-Zubair menceritakan kepada dia, bahawa Aisyah menceritakan kepadanya kisah ini. Kata Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertakbir, dan bertakbirlah golongan yang membuat saf bersamanya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam rukuk, mereka pun rukuk sekali. Kemudian sujud, mereka pun sujud sekali. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun, farafa'u, mereka pun bangun. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah jalisan. Angkat bangun tu maknanya angkat kepala tu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun terus duduk. Thumma sajaduhum li anfusihim. Kemudian mereka pun sujud untuk diri mereka sendiri. As-saniyah. Yani rakaat yang kedua. Thumma qamu. Ni bentuk lain pula ni. Kemudian mereka pun bangun. Mereka pun hundur, nakasu ala aqabihim yamshuna al-qahqara. Yani hundur ke belakang dengan tidak pusing. Hundur ke belakang. Sehingga mereka berdiri di belakang hak duduk berkawal. Jadi bertemu belakang gitulah, ada dihundur, bertemu belakang gitu. Jadi satu golongan lagi itu hak duduk berkawal tadi mari. Mereka pun berdiri bertakbir. Kemudian rukuk untuk diri mereka sendiri. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud, mereka pun sujud bersama Rasulullah. Jadi mana tadi berhenti dekat sujud tu. Berhenti dekat sujud tu. Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk. Tunggu situlah, macam tunggulah kita kata duduk situ. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri, wasajadu li anfusihim ats-tsaniyah. Mereka sujud untuk diri mereka sendiri untuk rakaat yang kedua. Kemudian kedua-dua golongan itu semua sekali mari. Mereka pun bersembahyang bersama Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rukuk, mereka pun rukuk. Kemudian sujud, mereka pun sujud sekali. Thumma ada. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam fasajada ats-tsaniyah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali semula. Yani sujud untuk rakaat yang kedua, mereka pun sujud bersamanya. Sari'an ka asra'il asra'. Maknanya dalam keadaan cepat benarlah. Dalam keadaan paling cepat, orang yang mahu cepat buat lagu mana. Yang ini dalam keadaan bersegera. Mereka tidak cuai dalam mengerjakan dengan cepat itu. Thumma sallama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi salam, wasallamu, mereka pun beri salam belaka. Faqama Rasulullah,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berdiri, waqad syarakahu an-nas fi salati kulliha. Dan dalam keadaan berdiri itu mana selesailah. Dalam keadaan semua orang telah ikut bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sembahyang itu semua sekali. Dalam sembahyang itu semua sekali. Begitulah. Ini bentuk lain pula. Gitu. Lepas tu habis. Bab man qala. Ini bab orang yang berpendapat imam itu bersembahyang dengan tiap-tiap golongan satu rakaat. Mana dua golongan lah, buat dua golongan. Kemudian dia memberi salam. Fa yaqumu kullu saffin. Maka berdiri setiap saf itu. Mereka sembahyang untuk diri mereka sendiri satu rakaat. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Ibnu Umar bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersembahyang dengan salah satu daripada dua golongan, dua pasukan satu rakaat. Dan satu golongan lagi, satu pasukan lagi itu menghadap pada musuh. Kemudian mereka selesai. Mereka pun bangun hak sembahyang dengan Nabi tadi. Mereka pun bangun pergi duduk di tempat hak duduk berkawal. Mereka pun mari. Yang ni hak duduk berkawal tadi, mari. Dia pun bersembahyang dengan mereka, Nabi bersembahyang bersama mereka satu rakaat lagi. Thumma sallama alaihim. Kemudian Nabi SAW pun beri salam. Mereka tak beri salam sekali dengan Nabi. Tak beri salam dengan Nabi. Sekali dengan Nabi. Nabi saja seorang beri salam. Thumma qama haula. Mereka ni pun berdiri. Mereka pun sembahyang lah. Selesaikan sembahyang satu rakaat lagi. Wa qama haula. Dan satu lagi tu, golongan hak lagi tu hak pergi duduk berkawal. Mereka pun mari faqadaw raka'atahum. Mereka pun selesaikan rakaat hak belum selesai lagi, satu rakaat mereka. Qala Abu Daud, demikianlah Nafi' dan Khalid bin Ma'dan meriwayatkan daripada Ibnu Umar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah pendapat Masruq dan Yusuf bin Mihran yang diambilnya daripada Ibnu Abbas. Demikian juga Yunus meriwayatkan daripada Hasan daripada Abi Musa bahawa Abu Musa telah melakukan begitu. Dia buat gitu. Ini bentuk lain pula. Bahawa man qala yusalli bi kulli ta'ifatin raka'atan. Orang yang berpendapat imam bersembahyang dengan setiap taifah, yakni pasukan ataupun golongan, kumpulan satu rakaat. Kemudian dia beri salam dan berdirilah orang yang di belakangnya. Mereka sembahyang satu rakaat. Kemudian datang golongan yang lain, hak duduk berkawal itu duduk di tempat mereka. Mereka pun bersembahyang satu rakaat. Itu tajuknya panjang. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersembahyang dengan kami, yakni dia menjadi imam kepada kami. Sembahyang khauf. Mereka berdiri satu saf di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan menghadap kepada musuh. Yakni pada ketika itu musuh duduk depanlah. Begitu. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersembahyang dengan mereka satu rakaat. Kemudian hak duduk berkawal tadi mari. Mereka pun duduk di tempat hak sembahyang tadi. Wastaqbala haula al-adu. Hak sudah sembahyang dah satu rakaat itu pergi menghadap musuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun sembahyang dengan mereka. Hak baru mari ni satu rakaat pula. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi salam, faqama haula. Mereka ni pun bangun. Fasallu li anfusihim raka'atan. Dia pun sembahyanglah. Supaya biasalah, supaya sembahyang biasa kan. Kalau tak ada dengan tu imam serakaat lagi, bangunlah sembahyang sendiri. Kemudian mereka pun memberi salam, mereka pun pergi. Faqamu maqama ulaika. Mereka ni pun pergi tempat hak tadi tak selesai lagi tu sembahyang tu. Hak duduk berkawal. Mereka pun pergi. Faqamu maqama ulaika mustaqbil al-adu. Jadi hak selesai dah sembahyang ni pergi jagalah. Duduk menghadap musuh tu. Dan hak duduk berkawal tadi mari di tempat mereka. Tapi tidak sekali dengan Nabi. Nabi selesai dah. Mereka sembahyang sendiri satu rakaat. Lepas tu beri salam sendirilah. Misalnya supaya masbuk. Orang masbuk dalam sembahyang biasa. Begitulah. Ini pun satu bentuk juga. Lepas tu riwayat daripada Khusaif bi isnadi dengan isnadnya dan makna dia pun serupa tu. Qala dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bertakbir, maka bertakbirlah kedua-dua saf itu sekali. Abu Daud berkata, Thawri meriwayatkannya dengan makna ini daripada Khusaif. Dan Abdul Rahman bin Saburah bersembahyang beginilah. Cuma satu golongan
dia bersembahyang dengan mereka 1 rakaat. Kemudian dia memberi salam. Mereka pun pergi ke tempat ashab mereka, yakni kawan-kawan mereka yang sedang berkawal. Hak sedang berkawal itu pun mari. Mereka pun bersembahyang untuk diri mereka 1 rakaat. Kemudian mereka pergi ke tempat hak duduk berkawal itu. Fasallau li anfusihim raka'atan. Mereka pun sembahyang pula untuk diri mereka 1 rakaat lagi. Hak tak selesai lagi. Abu Dawud berkata, haddatsana bidzalika Muslim bin Ibrahim. Begitulah. Dengan sanad dia tu bahawa mereka pergi berperang bersama dengan Abdul Rahman bin Samurah, pergi ke Kabul, Afghanistan, itulah dan itu. Dia jadi tu imam kepada kami dalam sembahyang khauf. Itu cerita dia. Bau man qala yusalli bi kulli ta'ifatin rak'atan wa la yaqdi. Ni lain pula, bentuk yang lain pula. Orang yang berpendapat imam bersembahyang dengan setiap kumpulan, setiap pasukan itu 1 rakaat saja, dan mereka tidak perlu tambah dah. Jadi makna sembahyang khauf ni 1 rakaat je. Pula lagu tu, tidak 2. Ada juga wala yaqdun, dan mereka tidak qada, tu maknanya tidak menyempurnakan, tidak tambah selagi lah. Sebab tadi kan duk sibuk-sibuk gimari-gimari tu, tidak lagu tu. Riwayat daripada Tha'labah bin Zahdam, katanya kami pernah bersama dengan Sa'id bin Al-As di Tabaristan. Dia pun bangun lalu bertanya, adakah sesiapa di antara kamu ni pernah bersembahyang khauf bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hudzaifah pun kata, saya. Dia pun bersembahyang jadi tu imam lah kepada mereka itu 1 rakaat, dan dengan satu kumpulan lagi 1 rakaat. Walam yaqdu, dan mereka tidak tambah dah. Tidak selesaikan, yakni dengan menambahkan 1 rakaat lagi. Itu makna yaqdu. Ataupun kalau dalam istilah asal dianya tidak qada. Makna qada dalam inilah bukan makna qada luar waktu, tidak. Qada yakni hak dia tak ada lagi sembahyang bersama imam tu. Itu disebutkan qada. Payahlah kalau sebut gitu. Makna mereka tidak buat tambah lagi apa-apa. Hak satu je. Abu Dawud berkata, demikianlah Ubaidullah bin Abdullah Mujahid meriwayatkan daripada Ibnu Abbas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Abdullah bin Syaqiq meriwayatkan daripada Abi Hurairah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yazid Al-Faqir dan Abu Musa, semua mereka meriwayatkan daripada Jabir daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada buat lagu Imam Abu Dawud buat mari banyak turuk dia ni, jalan ni semua cerita sama sepatut dia. Waqad qala ba'dhum, cuma ada perawi itu dalam hadis Yazid Al-Faqir ada sebut mereka sempurnakan 1 rakaat lagi. Bila tu imam beri salam tu, dia ni makmum ni tambah 1 rakaat lagi. Ada dalam setengah-setengah riwayatnya, iaitu riwayat Yazid Al-Faqir. Demikian juga riwayat Simak Al-Hanafi daripada Ibnu Umar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga riwayat Zaid bin Thabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, dia kata, maka orang ramai ni mendapat satu rakaat saja, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam 2 rakaat. Nabi sallallahu alaihi wasallam buat 2 rakaat, makmum satu rakaat, tak ada tambah. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Ibnu Abbas, katanya Allah telah memfardukan melalui lidah nabi kamu berhubung dengan sembahyang hadar, ini sembahyang pada ketika seseorang itu berada di tempatnya 4 rakaat. Hak mana 4 rakaat itulah. Dan dalam perjalanan 2 rakaat. Dan pada ketika khauf, ini sembahyang khauf 1 rakaat, kata dia. 1 rakaat. Jadi dalam safar 2 rakaat qasar tu. Dalam khauf 1 rakaat saja. Itu Ibnu Abbas pegang itulah. Bau man qala yusalli bi kulli ta'ifatin rak'atain. Orang yang berpendapat imam bersembahyang dengan setiap kumpulan 2 rakaat. 2 rakaat. Riwayat daripada Abi Bakrah, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam fi khawfi az-zuhr, dalam sembahyang khauf zuhurnya, sebahagian mereka membuat saf di belakangnya, dan sebahagian mereka berada di hadapan musuh. Fa shalla rak'atain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersembahyang 2 rakaat, thumma sallama, lepas tu beri salam. Fa talaqa alladhina sallau ma'ahu, lepas tu pergilah orang yang telah bersembahyang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, mereka pun mengambil tempat sahabat-sahabat mereka yang belum bersembahyang. Thumma jaa ulaika, kemudian mereka tu pun mari
bersemayam pula di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersemayam dengan mereka 2 rakaat. Lepas tu Nabi beri salam. Maknanya setiap 2 rakaat tu ada salam. Begitu. Bukan 2 rakaat, jadi 4 lah. 4 makna Nabi tu. Fakanat li Rasulillah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan 4 rakaat, dan sahabat-sahabat dia ni 2 rakaat. Bersama dengan Nabi tu 2 rakaat. Tadi kan 1 rakaat. Wa bidzalika kana yufti al-Hasan. Hasan berfatwa begitulah. Dia petua lagi tu. Abu Daud berkata, demikian juga pada maghrib, yakni imam jadi 6 rakaat. Orang ramai ni jadi 3 rakaat. Jadi 2 pasukan, ni 3, ni 3. Jadi imam tu jadi macam sembahyang maghrib 2 kali lah. Begitu. Kira-kira. Abu Daud berkata, kadzalika rawahu Yahya ibnu Abi Katsir an Abi Salamah. Demikianlah Yahya bin Abi Katsir meriwayatkannya daripada Abi Salamah, daripada Jabir, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga kata Sulaiman al-Yashkuri daripada Jabir, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya itu imam sembahyang 4 rakaat, tapi 2 salam. Itu berbeza daripada sembahyang yang lain lah. Berbeza daripada sembahyang yang lain. Adapun makmum tidak, 2 rakaat. 2 rakaat tu sekali dengan tu imam, daripada awal sampai akhir lah. Gitu, tiap-tiap kumpulan. Tidak seperti hak tadi kan, 1 rakaat saja. Lepas tu satu lagi tu tambahlah, ataupun 1 saja gitu. Bab salatul talib. Ini bab sembahyang orang yang mengejar musuh. Orang yang mencari musuh. At-talib tu maknanya orang yang mencari musuh, yang ni mengejar musuh. Lagu mana? Ada tengah hambak musuh ni. Boleh sembahyang ke tidak? Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Ibni Abdullah bin Unais daripada ayahnya, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengutuskan aku untuk pergi kepada Khalid bin Sufyan Al-Hudhali, dan dia berada di sebelah Urnah dan Arafah. Dia berada di sebelah sanalah, sebelah situ. Di sebelah Uranah ataupun Urnah, Uraniyin, begitulah. Uranah kalau kita kata begitu. Dan sebelah Arafat. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun kata, pergi bunuh dia. Kamu pergi bunuh dia. Qala, perawi ni kata, yani Unais lah. Dia pun kata, saya pun nampak dah dia. Saya nampak. Pada ketika tu waktu asar masuk, saya pun kata, saya bimbang kalau jadi ganda-ganda dengan antara saya dengan dia, berembah kau, bertetak kau, bersilap kau, lagu manalah ikutlah. Itu. Kalau berlaku di antara saya dengan dia ni menyebabkan jadi saya terpaksa kena takhirkan sembahyang. Aku fikir gitu. Jadi saya pun pergi tuju dia tu dalam keadaan berjalan, saya sembahyang. Tengah jalan sembahyang. Dengan isyarat saja. Dengan isyarat saja. Tuju tu ke arah dia tu. Bila sampai dekat dia tu kiranya selesai adalah sembahyang. Selesai adalah sembahyang. Pada madana untuk minum, bila aku sampai dekat dengan dia, dia pun kata, siapa mu? Dia kata, salah seorang orang Arab lah, kata dia. Saya dapat tahu awak ni mana memang bercadang untuk mengumpulkan bala tentera untuk menghadapi dia ni, orang ni, yang ni Nabi lah maksudnya. Untuk menghadapi Nabi, untuk memerangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi aku mari ni untuk maksud itulah, kira-kira. Kata dia, memanglah kita ada maksud itulah. Kita duduk tengah, duduk kumpul kan, ada maksud itulah. Saya pun pergi berjalan dengan dia, bela-bela buah, sehingga saya rasa ada peluang. Fa'alautuhu bisayfi. Aku pun builah dululah. Alautuhu bisayfi itu maknanya tetok ke atas. Hatta barada, sampai mati dia, sejuk, senyap situlah. Jadi sini dia nak ayatnya salatul talib. Sembahyang orang yang mengejar musuh. Mana tak ada rokok, tak ada gapo, semua isyarat lah kau. Isyarat. Jadi di sini kalau kita baca tadi panjang ni bab ni. Ada macam-macam cara tu. Ada macam-macam cara. Bab mula-mula yang kita baca tadi, kalau seseorang itu berada di sesuatu tempat musuh, dia boleh qasar sembahyang. Sebab dia tidak tentu tu selama mana duduk situ. Tidak nanti kata 19 hari
20 hari Nabi SAW duduk situ, duduk qasar sembahyang. Kiranya kalau lama lagi dia duduk tunggu situ, dia akan sembahyang qasar lagi. Maknanya boleh. Sebab apa? Sembahyang qasar ni memang dalam keadaan gitulah. Walau bagaimanapun Abu Daud kata selain daripada Ma'mar tidak ada yang isnadkan hadis ini, yang memarfu'kan hadis ini. Hanya hadis ini diriwayatkan secara mursal sahaja. Maknanya tidak berapa kuat lah. Tetapi kalau diterima kuat pun tak apa juga, gitulah. Ada perbezaan pendapat ulama lah berhubung dengan ni cerita ni. Lepas tu barulah pergi kepada salatul khauf. Jadi masalah sembahyang khauf ni kan, kalau kita perhatikan pendapat ulama ni, ada yang kata sembahyang khauf ni gini, so dia ambil satu bentuk saja daripada hak banyak-banyak tu. Hak ni kata gini saja, satu saja. Hak ni kata gini saja, satu saja. Ya sebetulnya pada anda lah, anda apa? Tak perlu jadikan hak ni jadi hak mazhab mana-mana. Hak ni hak mazhab Hanafi, hak ni hak mazhab Syafi'i, hak ni hak mazhab Ahmad, mazhab Malik. Tak perlu. Sebab keadaan itu tidak serupa. Nabi SAW kan buat belaka, menunjukkan keadaan itu tidak serupa. Kalau kita buat terikat dengan satu keadaan, dah susah. Kalau keadaan hak kita hadapi sekarang ni tidak sesuai dengan hak tu, jadi susah. Bahkan nyawa kita akan jadi terancam, tidak selamat, tidak sampai maksud dia. Maknanya kita, kalau kita ambil belaka, tengok apa maksud Nabi SAW buat macam-macam. Mana keadaan tidak serupa. Bila keadaan tidak serupa, lainlah cara buatnya. Tapi orang yang terlalu terikat dengan mazhab ni, dia penggesa. Macam mana boleh sahnya kalau keadaan tu keadaan tidak aman, dalam keadaan ketakutan. Nabi SAW tidak kata bila satu orang tu pegang lagu ni dia kena pegang gini semua. Bila dia kata gitunya? Tidak. Bahkan macam-macam cara. Pada anda hak lebih sesuainya bergantung kepada keadaan, dan hak sebanyak mana hak ada di sini, hak ditunjuk di sini. Bahkan ulama kata boleh dikeluarkan daripada hak disebut ini banyak lagi masalah yang lain. Boleh dipakai belaka. Hak disebut ni lebih-lebih lagi lah. Hak jelas Nabi SAW telah buat tu lebih-lebih lagi lah. Kalau hak tidak ada jelas pun, tapi boleh dikeluarkan masalah daripada situ, boleh diistimbatkan, maka boleh juga ulama kata. Sebab itulah di sini dia tulis ni salatul khauf. Lepas pada tu kata Maulana Muhammad Yahya al-marhum min taqriri syaikhihi al-Ganguhi. Dia apa sebut? Tak apalah. Ini Maulana Muhammad Yahya ni ayah kepada Syekh Zakaria. Syekh Zakaria yang terkenal di India dan Pakistan. Kalau kata Syekhul Hadis, maksudnya dia. Orang lain pun amal lagi Syekhul Hadis. Tapi kalau kata Syekhul Hadis, orang akan faham dia. Itu makna kedudukan dia tu setara tu lah. Syekh Zakaria tu maknanya seorang yang hebat dalam hadis ni. Ayah dia tu orang alim besar dah dalam hadis. Ayah dia tu buat syarah kitab hadis dah. Lami'ud Darari, syarah Bukhari itu ayah dia lah, tulis ke dalam bahasa Arabnya. Asalnya tok guru dia Maulana Rashid Ahmad Ganguhi. Rashid Ahmad Ganguhi ni dia sezaman kawan lah dengan pengasas Darul Ulum Deoband. Sama-sama mengajar di Deoband lah peringkat awal. Hasim Lanutui dia lebih kepada akidah, falsafah. Hak ni lebih kepada fiqh dan tasawuf. Hak ni dia ni. Jadi Syekh Muhammad Yahya ni ayah Syekh Zakaria dia lebih banyak berguru dengan Rashid Ahmad Ganguhi. Dia Rashid Ahmad Ganguhi mengajar Bukhari, dia syarah dalam bahasa Urdu. Anak murid dia ni Maulana Muhammad Yahya ni dia satik, kemudian dia tukar bahasa, jadikan Arab. Barulah semua orang boleh faham. Dan semua orang aku memang luar biasa ilmu. Itu Lami'ud Darari syarah Bukhari. Lagi Al-Kawkabud Durri, dia juga ayah Syekh Zakaria ni juga. Hak ni syarah kepada Tirmizi, Sunan Tirmizi. Tok guru dia hak ni juga. Tok guru dia syarah dalam bahasa Urdu, dia catat. Bila dia catat, kemudian bila siap dia tulis dalam bahasa Arab.
Ini ayah kepada Syekh Zakaria, Maulana Muhammad Yahya, orang alim besar dah. Apa dia kata? Wa mimma yanbaghi an yu'lama, antara perkara yang patut diketahui, kata dia, bahawa tak ada seorang pun pengarang-pengarang kitab-kitab yang tersebar di kalangan kita ni begitu mengambil berat dalam memperincikan persoalan sembahyang khauf ini yang diriwayatkan daripada Nabi SAW setara Abu Daud ni tak ada. Dia kata itulah yang anda sebut tadi, tak ada dalam kitab-kitab hadis lain secara terperinci, lebih terperinci daripada Abu Daud. Abu Daud lah yang paling terperinci dalam perkara ni, dalam bab ni. Dia kata dalam sunannya ada 11 bentuk yang dikemukakan oleh Abu Daud. 11 bentuk sembahyang khauf, 11 bentuk mengikut zahir. Sedangkan kalau kita kaji lagi, kalau kita keluarkan banyak lagi kemungkinan daripada hak sebelah tadi, boleh banyak lagi bentuk dia tu, boleh keluar banyak lagi. Kalau berdasarkan setengah-setengah riwayat, wa hiya kulluha maqbulatun, kata dia, semua ni tak apa, boleh terima belaka. Hak bentuk-bentuk tadi macam-macam ni boleh terima belaka inda kafatil fuqaha, di sisi semua ulama fiqh, semua boleh terima belaka ni, boleh terima belaka. Bihasabi jawaznya, dari segi harusnya harus belaka, boleh nak ambil hak tu, nak ambil hak ni, boleh belaka. Cuma mereka khilafnya antara sesama mereka nya, hak mana hak lebih aula, hak lebih afdal, hak tu je khilaf. Yang ni khilaf ni dari segi aulawiyah dia, bukan dari segi keharusan dia tu. Keharusan dia semua sepakat kata boleh hak mana-mana pun. Cuma dari segi hak mana hak lebih aula. Jadi kalau mana tahap aula saja, orang tu dia senanglah boleh pindah kepada hak lain lah. Kalau keadaan tu berubah, dia sendiri akan mengambil hak lain lah kalau tidak sesuai. Walaupun dia kata hak ni hak aula, hak ni hak afdal, tapi mungkin keadaan yang dia hadapi itu tidak sesuai dengan hak dia. Pada ketika tu dia akan menganggap hak cara lain tu mungkin lebih aula. Dalam keadaan tertentu dia kata hak ni aula, ataupun dari segi hujah dan dalil bagi dia hak ni lebih aula. Dari segi kenyataan, bila berhadap dengan musuh tak ada hak aula tu, hak mana-mana pun boleh. Dengan sebab itu dia kata, dia mari Abu Hanifah gini-gini, waktu kita akan sebut kemudian lah, kita akan sebut kemudian. Setakat ni lah dulu, sebab panjang ni tak boleh lagi banyak. Tetapi kita sudah baca dah tadi, insya-Allah kita tak baca lah akan datang. Tengok isi dia lah. Setakat tu lah dulu. Mungkin ada pengumuman sikit, Setakat tu lah dulu. Wallahu a'lam. Wa akhiru da'wana alhamdulillah.